Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Walau karihal musyrikun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana wa uswatina wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengerusi, seterusnya yang dikasihi para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa masjid Sebing Tembok, seterusnya muslimin dan muslimat, para hadirin sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur memuji Allah yang sekali lagi memberi kesempatan kepada kita masih bernyawa untuk hadir dalam suatu sesi program kuliah maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini memberi manfaat di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang, dan kehadiran kita ini akan ditanda di sisi Allah sebagai suatu amal soleh yang memberi pulangan yang menguntungkan kepada kita pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud daripada Ibnu Amrin radhiyallahu an, katanya Rasulullah pernah bersabda, al-ilmu salasatun wa ma siwa zalika fahuwa fadlun. Ayatun muhkamatun aw sunnatun qaimatun aw fariidatun adilatun aw kama qala. Katanya Ibnu Amr radhiyallahu an, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ilmu itu ada 3. Ayat yang muhkamah, sunnah yang qaimah, dan faridah yang adilah. InsyaAllah kita cuba selami apakah 3 perkara yang dikatakan ilmu dalam hadis tersebut. Yang pertama Nabi kata, iaitulah ayatun muhkamatun. Maksud ilmu di sini pengetahuan yang berguna, pengetahuan yang memberi manfaat, ilmu yang kalau kita dapat memberi kebaikan kepada kita, bukan setakat di dunia, membawa kepada di akhirat. Adapun ilmu yang lain daripada itu tidak bawa sampai kepada akhirat, cukup hanya kehidupan di dunia saja. Umpamanya ilmu tentang cari makan, ilmu nak tambah ekonomi, ilmu nak tambah pendapatan, ilmu tu memberi guna tetapi tidak sampai kepada hari akhirat. Sebab tu bila kita dengar hadis Nabi, satu cahaya akan terpancar daripada hati kita sebelum lagi kita amalkan hadis tersebut. Kita dengar tu satu titik cahaya dah lekat di hati. Lepas tu orang dengar hadis, dengar Quran ni, akhirnya dia cemerlang, terbilang dan gemilang. Betul. Barulah masuk dalam kata umat ulul albab yang disuhur-suhurkan dia ni. Nah, umat ulul albab ni yang buka pintu mata hatinya terbuka. Terbuka kepada apa? Terbuka sampai kepada Nuh, sampai kepada perjalanan yang begitu jauh, begitu advance sampai ke akhirat. Kalau nampak perkara dunia saja bukan ulul albab. Ulul albab ni dia nampak sampai kepada mengatasi, melebihi sempadan kehidupan dunia. Nampak? Sebab tu dia panggil albab. Orang yang terbuka mata hatinya, orang yang Tuhan cerahkan dadanya sehingga nampak, mendangkau daripada yang dinampak, dilihat oleh orang-orang lain. Kalau nampak ekonomi bukan ulul albab. Bak makan bukan ulul albab. Buah hulu belebak.
Apatah lagi kalau hanya nampak perkara-perkara yang menggembirakan hati dengan bermacam-macam pesta, nyanyian, lakonan dan sebagainya, lebih-lebih lagi bukan ulul albab. Sebab tu tak rugi kalau kita dengar satu ayat Quran, tak rugi. Dengar tu Allah akan beri ganda kepada kita pahala yang berlipat ganda. Dengar baru, belum amal lagi. Nabi sebutkan dalam satu hadis, manis tama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afatun aw kama qala. Manis tama'a, barang siapa yang cuba pergi dengar. Nabi dah kata man sami'a, siapa yang ada dengar. Tapi manis tama'a, orang yang usaha untuk pergi dengar. Dia dengar benda baik ni, ada kala kita tak boleh dengar tapi terdengar. Tu lain. Lalu kat surga dengar speaker orang ngajar bab benda kebaikan. Dia tak boleh dengar, lalu saja. Dia pun balik. Tu orang yang mendengar. Istama'a mana orang yang usaha supaya pergi dengar. Macam kita ni lah, usaha benda mari nak dengar. Satu ayat daripada Al-Quran, satu ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, satu ayat. Ar-Rahmanir Rahim, satu ayat. Maliki Yaumiddin, satu ayat. Ayatin min kitabillah, satu ayat. Kutibat lahu hasanatun mudha'afatun, ditulis baginya pahala yang berganda-ganda. Mana bayaran yang begitu banyak dapat. Belum amal lagi, baru nak pergi dengar. Sebab itulah kita kena bertekad, jikalau ada lagi umur aku ni, aku nak dengar lagi ulama-ulama cakap. Aku nak pergi hadir kat orang ngajar. Tekad azam lagu tu biar tak buat pun. Niat dulu. Bila kita niat, ditulis satu pahala. Bila kita tunang, ditulis 10 pahala. Niat nak buat baik. Jangan niat nak buat jahat. Niat. Aku, kalau kau ada wi juga, batuan aku minta ni, aku nak balik air. Dia dah nak buat awak benda huduh. Jadi insya-Allah Allah beri kepada kita hasanatun mudha'afatun kerana kita nak mari dengar. Yang pertama, ilmu yang memberi manfaat. Ayatun muhkamatun. Sebelum tu Nabi kata wa ma siwa zalika fa huwa fadlun. Apa yang selain 3 perkara ni barang lebih. Barang lebih ni barang tak mustahak mana? Molek tapi tak mustahak mana? Mana benda lain lah, ilmu lain. Lain daripada Quran, lain daripada sunnah, daripada hukum yang adil. Molek. Tapi tidaklah besar mana fadilat dia. Itu belum lagi kalau kita tukar ayat Quran dengan orang nyanyi. Belum lagi kita tukar dengar hadis Nabi dengan duk tengok TV di rumah. Lepas tu jengkren tu tu. Jadi nak buat benda tu, punah jahanam tu. Ayatun muhkamatun. Maksudnya hukum-hukum yang terkandung di dalam Quran. Ayat Quran ni dia ada lebih daripada 6,000 ayat. Bukan 6,666. Pendapat tu baik. Yang sebenarnya lebih kurang 6,300 lebih dia ayat. Itu pendapat yang paling kuat. Dalam 6,000 ayat ni, dia ada 2. Yang pertama dia panggil muhkamatun. Yang kedua dia panggil mutasyabihatun. Muhkamatun makna hukum yang jelas dalam Quran. Maksud hadis ni, diturunkan Quran ni bukan semata-mata untuk dibaca. Bukan semata-mata turun Quran untuk dicantikkan khak dan tulisan dia. Bukan semata-mata menjadi pameran di dinding-dinding. Bukan semata-mata untuk dilagu-lagukan dengan berbagai-bagai qiraah dan tarannum. Tetapi tujuan yang paling besar yang Allah Ta'ala sindir kepada kita kerana apa? Dalam satu ayat, afala yatadabbarunal Quran. Kenapa kamu tidak perhatikan makna Quran?
Ia ini halal haram, larang dan suruh di dalamnya. Hanya baca semata-mata. Betul baca Quran boleh pahala. Baca Quran boleh pahala. Orang yang baca Quran satu huruf boleh 10 pahala. Kalau dia baca alif lam mim 3 huruf 30 pahala. Alif lam mim 3 huruf 30. Banyak dah beri. Tapi jarang orang baca alif lam mim je. Tapi kalau kita baca satu huruf pun dapat pahala. Satu huruf 10 pahala. Sebab disebut dalam hadis yang lain, kalau kita buat benda baik, Allah akan beri paling kurang 10 ganda. Sampai kepada 700. Mana ada yang Tuhan ganda sampai 700 ada. Dengan sebab dia baca satu huruf, Tuhan beri 700 pahala. Tapi paling common hak cak ayang sekali, Tuhan akan beri 10 kali ganda. Nah, cari pahala sikit Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Boleh tak? Banyak dah boleh. Nah, banyak dah boleh. Nun satu huruf 10 pahala. Bismillah berapa huruf? Bismillah berapa huruf? Siapa ingat? Syekh. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Berapa? 7. Tak kena 7. Tak ingat. Bukan tak tahu, tak ingat. Siapa tahu? Bismillah. Siapa huruf? Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Berapa harah ada? Syekh. 8. Tak ingat. 20 sah 19. Allah catuk lalu ni. 19 huruf 19 huruf. Mana 19 huruf kali 10? 190. Nah, dan nun 10 200. 200. Makna kalau kita baca surah Yasin banyak ni. Nah, banyak dah boleh. Sadaqallahul azim bukan ayat Quran. Itu doa. Jumlah khabar tapi bermaksud insya makna doa. Maksud ya Allah ya Tuhanku, Engkaulah yang benar, jadikan kami orang-orang yang membenarkan bacaan kami kepada apa yang kami baca daripada kitab-Mu Al-Quran. Ini ada orang marah baca Sadaqallahul azim pula. Ada seorang mufti keluar fatwa tak boleh baca Sadaqallahul azim lepas habis baca Quran. Dia kata bid'ah baca Sadaqallahul azim. Jawabnya bukan bid'ah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebut boleh baca Sadaqallahul azim. Ini adalah amalan para sahabat. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab beliau boleh. Boleh baca. Ulama' yang masih ada sekarang ini, apa benda ni, Dr. Ali Jumaah, mufti besar negeri Mesir sekarang, memfatwakan sunat baca Sadaqallahul azim walaupun bukan hadis Nabi, tetapi itu amalan para sahabat. Sedekah maknanya telah benar oleh Allah. Allah mana? Allah yang Maha Agung. Jadi bila mufti Mesir kata sunat, mufti hak kampung kita ni kata tak sunat, nak ikut mana? Jawabnya kita ikut ulama' besar lah. Tapi yang herannya bila mengadakan konsert pertunjukan tak tubik pula bid'ah. Senyap itu peti. Buat keluarlah ayat Quran, hadis, sunnah dan sebagainya. Kata haram. Sadaqallahul azim pula dah sibuk. Benda yang tidak memberi keburukan sedikit pun kepada orang yang mengamalkan dia. Ini masalah double standard dia ni. Double standard ni bahasa orang putih, Melayu panggil komang sepanang. Dah orang telanjang, orang berjoget, mana fatwa? Kerajaan membenarkan kilang arok lebih besar daripada masjid tepi tembok ni.
di Shah Alam, di Petaling Jaya. Besar pada masjid ni. Nah, dulu cek nampak tak? Ni kali ketiga mari. Besar dah. Nah, besar lagi kilang arak di Shah Alam. Nah, besar lagi kilang memproses arak di Petaling Jaya. Dah tu apa mufti tak keluar fatwa. Nah, ini masalah. Bila ibu bapa kita tidak adil, nah, di dalam menjatuhkan hukuman kepada anak-anak, mesti ada anak tak suka pada ibu bapa. Betul lah. Nah, kita sebagai anak, ibu bapa kita tidak menjalankan hukum, tidak mengatakan hukum dengan adil, sama rata kepada sekalian anak-anak. Dia hanya menghukumkan akan sebahagian anak. Anak yang lain jahat lagu mana pun tak marah. Maka anak akan benci dan marah pada ibu bapa. Betul tak? Begitu juga dengan rakyat apabila perkara-perkara demikian berlaku. Ulama-ulama hak cari makan dunia ni hanya berani duk fatwa bid'ah, perkara-perkara khilafiyah hak orang kampung amal. Dah, yang khilafiyah. Hak terang-terang dilakukan oleh pembesar-pembesar. Orang yang memimpin negara tak berani nak kata apa. Apabila maknanya dipanggil buat dalam suatu majlis soal jawab agama. Orang tanyalah apa hukum seorang anak perempuan yang tidak menutup aurat. Oh, ustaz, berkembur idea baca hadis. Haram. Haram. Wajib kena tutup rambut. Kena ikut Islam. Kita kena pakai tudung apa semua. Lepas tu seorang pula pemanggil telefon. Ustaz, saya ada satu soalan. Macam mana kalau isteri menteri pula tak pakai tudung? Ustaz nak kena ni. Tapi ustaz ni bijak. Dia pakat dah fungsi kata minta maaf kerana talian terputus. Nak jawab. Puluh tak ada. Sebab tu kita kena adil. Bukan haram. Ni hak nyadaknya je haram. Nah, orang besar pun haram juga. Sebab itulah hidayah yang benar kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kira siapa-siapa. Nah, anak dara dia, isteri dia, anak perempuan dia ke, dia marah belaka bila tidak turut pada ajaran Islam. Baru betul. Hukum dalam Quran banyak. Ulama-ulama membilang lebih daripada 500 ayat berkenaan dengan hukumnya. Hukum ba'air sebut dalam Quran. Cerita tentang air mutlak, hukum tentang basuh najis anjing, babi, cerita tentang hukum haid, hukum nifas, hukum tayamum, hukum sembahyang, hukum puasa, hukum haji, zakat, sembelih binatang. Banyak hukum nikah, hukum bercerai, bela anak, bagi anak, jual beli, utang, pinjam, jinayah, bunuh orang, berzina, mencuri, kedarah haram. Habis kabur. Ni lebih pada 500. Ni kita nak belajar. Pakat mengajilah bagi dengar. Tak ada masa dah kita ni. Mana 500 hukum ni kita tak mengaji lagi ni. Tak banyak mana. Pasal apa kita tak dang? Pasal kita cari benda lain. Mengaji ilmu dunia saja siapa tak dang nak mengaji hukum dalam Quran. Sepatutnya kita cari ilmu akhirat dulu. Bila penuh ilmu di dada, kita pun cari ilmu dunia pula. Kerana nak cari makan. Kita tak cari ilmu dunia tu bagian cari makan. Bayang tak rok nak cari makan dah. Baru tekes surah cari ilmu akhirat. Tu pun tak boleh projek. Surah. Dulu tak nampak muka. We asak ezoh Buk masjid. Dah mana mari tak mula ni Koprak tak di projek. Mari sokmo. Jangan. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajarlah, cari ilmu. Talabu ni menuntut. Menuntut di mana ada dengar, tak ada pergi cari. Ada kat rumah dengar, tak ada tupik pergi cari. Ibn Ruslan kata dalam Patang Zubat,
Man lam yakun ya'lamu za falyas'ali, in lam yakun mu'alliman falyarhali. Barang siapa yang tidak alim maka wajib dia mengaji. Dan jikalau tidak ada ulama nak mengajar maka wajib dia belajar. Meninggalkan negeri dia kerana cari ilmu agama. Kita ada dengar tak ada Nah, ustaz telefon malam ni dibatalkan kuliah tak dapat hadir, ada kematian. Tak. Anak urip lagi. Dak ngaji. Baru ditelah menenggak di gotik. Nah, mana seronok kita. Kalau mana dak mengajar, seronok. Nah, rehat kita. Padahal rugi daripada umur kita yang begitu pendek. Umur kita pendek. 60 pendek Dah 60 tahun dah tak ingat 60 ayat. Dah ingat pendek Kalau 60 tahun tu panjang, khatam Quran tau. Nah. 40 umur. Dah ingat 40 hadis. Dak dang. Pendek umur. Dak pendek apa, tidurlah panjang. Tidur harilah panjang. Masuk tandas hari 3 kali, sejam setengah. Makan cari 4 kali, 3 jam. Nah. Dah mana masa mengaji? Sejam lagi mengaji. Tu pun ngatuk mata. Sengguk. Nah. Masa mana segar? Masa ustaz kata, wallahu a'lam. Habis juga mata tu. Tak? Tu stokor kan. Tu jenis lu mata-mata. Tapi bukan mata bi tembak ni. Siap-siap minum merah. Ke ada mari. Ada mari. Awak gua ni siapa suruh mari? 500 ayat dalam Quran, ayat muhkamah. Maknanya nak khabar, diturunkan Al-Quran ini ada mengandungi hukum. Dia ada bab cerita dia. Dia tak ada hukum cerita. Nak cerita Nabi Yusuf Nejih, cerita Bunjamin teruk dalam telaga, cerita Nabi Sulaiman nak pijak semua. Nak cerita Ratu Balqis, cerita Nabi Lut. Tu cerita. Hak paling penting sekali hukum hakam. Hak ni halal, hak ni haram. Hak ni halal, hak ni haram. Hak ni tak boleh buat. Hak tu penting. Yang paling penting ni kita dah amal. Cuma sekadar ambil cerita saja. Nah. Batu bila siapa tanya nuzul Quran habis cakap belaka. Orang besar tiap-tiap negeri nak buat program ceramah nuzul Quran. Kita kena kembali kepada Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, dak gamuk. Mu juga yang tukang panggil penyanyi-penyanyi daripada barat yang mendedahkan aurat untuk menghiburkan rakyat tempatan dia tau. Dia tukang cakap nuzul Quran. Nah, tak jadi gitu. Barang molek dengan barang tak molek. Dia kata suku-suku minyak dengan air tak campur. Betul, minyak dengan air tak campur ni bukan minyak. Ini nasi dengan teh ayam. Faham? Tak boleh makan. Dah. Jadi punah jahanam habis orang. Nah, walau putih pun kita nanok beras bukan kata cak anak, cak uta terus. Putih selepuk kita nanok. Tak, bila dah kembang nasi tu nak puk, kita bubung teh ayam munas toko. Kita tahu, tak boleh makan nasi tu. Nah, barang kotor. Tuhan tak terima lagu tu. Walaupun atas nama amal, kongsi amal, penyanyi-penyanyi panggil mendedahkan aurat, tapi nak tujuan nak beri sumbangan amal, tak terima juga. Sekarang dia buat pertandingan joget. Sepasang-sepasang, jatang tina. Nah, atas alasan nak kutip tabung untuk penyakit jantung, untuk orang cacat. Pasangan ni joget untuk tabung orang pekak. Ni untuk orang buta. Nah, ada tengok tak? Kaki dia tu. Faham tak? Tak apalah, orang lain pun sama sawat lebat dah. Macam ke korang. Nah. Boleh dia kata kita untuk cari derma. Untuk derma. Buat kerja kotor. Menyanyi, berjoget. Tak tahu ke benda. Dalam keadaan pergerakan yang menggiurkan. Derma jatuh. Bunyi baik. Tetapi dengan benda yang tidak baik. Macam zaman Nabi SAW itu masih cek-cek lagi ni. Puak-puak Abu Lahab ni, puak-puak musyrikin Mekah. Dia buat peraturan. Mana-mana nak mari tawaf di Baitillah boleh. Tapi kena telanjang.
kena telanjang. Maknanya dia buat pagar tu, nah, dia suruh buka baju, tawaf telanjang. Masa tu Nabi tak latih ke jadi Nabi, tapi agama Nabi Ibrahim dia dakwa. Nah, kena telanjang. Baju buat Abu Lahab hitam. Dah lebih itu pada tawaf kena beli baju lain pula. Dua dia untung. Yang pertama baju baru orang kena beli, company dia tak. Yang kedua baju orang lama tu dia buat bandel. Boleh piti pula. Nah, ini tujuan. Tak boleh buat lagu tu. Nah, walaupun tawaf itu ibadah yang sangat diagung, merupakan satu syiar Islam, tapi cara tak kena. Dengan mendedahkan aurat tak jadi ibadah. Tak jadi derma, tak jadi apa. Nah. Kita tak usah kaji orang lah, orang yang jahil, orang yang tak tahu ke benda kita ni. Kita tahu dah hukum dalam Quran. Tak? Mana ayat zina, mana ayat hutang, mana ayat gadah, mana ayat faraid. Kita sendiri dah erti. Orang suruh cari surah Al-Ankabut 3 minggu tak jumpa lagi dalam Quran. Tak? Mana kita ni golongan buta Quran lah. Nah, banyak kita dah erti tentang Quran. Pasal apa? Buku sebutir buku kita tak dah nak baca. Buku sekolah tengok ah. Nah, berapa mata pelajaran? Dengan sains, dengan matematik, dengan pengetahuan, dengan nukang, dengan tu macam-macam. Siapa budak-budak apa lenduk kok. Nah, bawa ke buku saja. Daripada jauh 1 sampai universiti kita baca buku. Ramanya 3 bank ada beli buku. Nah, sutir Quran kita tak dah nak baca. Pasal jagung otak kita ni telah dicocok. Dengan kita pandai ilmu dunia lah kita senang. Bila kita dewasa kat ni. Nah, tu pesanan kita duduk takut nak. Nah, itulah sampai turun kelak balik kelak. Nah, jagung kata kena mari pula pukul 3. Mari pukul 2 gitu. Bertambung-tambung buku dah baca, sutir Quran dah baca. Jadi kita jahil Quran. Jahil Quran kita ni. Nah, orang tanya mana ayat mujmal, mana ayat muqayyad, mana ayat nasih, mana ayat mansukh, tidur terus. Bukan mak lempik, tu imam. Rebah terus. Nah, mana jauhnya kita dengan ilmu Al-Quran. Nah, bila kita sedar, alhamdulillah, kesedaran itu disukai oleh Allah. Kita sedar kesilapan kita. Nah, pasal apa kita mengaku sebagai umat Islam, buku yang sebutir saja kita tak faham-faham tu. Nah, pasal kita tak cakna nah. Kita tak cakna. Kalau kita cari makan, kita cakna kan. Nah, daripada darat nak pergi ke laut, nak sampai ke Unjang tu, kalau pergi dengan motosikal tak boleh. Kena ada motor. Motor ni kena tukang lah pula. Kalau pandai nukang, kena buat motor. Kalau hak tak ada pandai buat, kena cari pitih pula beli motor. Nah, paper lah. Paper saja nak pergi kat Unjang tak boleh. Kena ada peranyah dak orang nak kayuh. Kena ada enjin, beli pula enjin. Makna sungguhnya. Nah, siap dengan pukat pula, siap dengan sahur pula. Pasal apa? Oh, kisi 5 riyal setengah tak pergi ambil. Faham? Dah kalau boleh 2 kilo dak 11 riyal. Dah kalau 4 kilo dak 22 riyal. Dah kalau boleh seperti kabel, banyak mana dah boleh. Sebab tu kita boleh. Pasal sungguh. Dah Quran, mana boleh. Mana ada sungguh. Nah, tak payah beli sahur. Ambil Quran ngaji. Ambil Quran pergi dengar. Ambil Quran pergi belajar. Tak payah beli paper, tak payah beli enjin. Nah, jadi pandailah kita baca Quran, pandailah kita hukum Quran. Tapi dah kerana pulangan yang dijanjikan orang yang pandai Quran ni tidak sebagaimana pulangan dunia, maka tak semangatnya. Nah, patut hijau kita semangat tau. Oh, dalam hujang pergi hijau. Nah, hujang hijau. Nah, hujang pergi hijau. Dalam hujang lebat pergi. Dalam petir boleh lik lagi. Nah, khapawi suti. Malai ada start motor. Pala ni baru ngesupik dunia. Baru masuk helmet. Nah, keluar masuk dengan sarung pula 2-3 lapis. Tawi kena hujang. Apa? 30 riyal sekong. Nah, masuk ke Milan pukul 5 sudah 30 riyal bawah. Nah. Tapi Quran tambah 14 hari dah baca kali kita. Nah. 14 hari dah baca kali. Suara apa tak boleh dia. Suara apa wajib baca fardu ain dah baca dosa.
Kalau di kedai tu cari asal rabah, hak selit-selit dah. Nak alik tahun lepas baca gak. Tak. Luana pun buat tanam utuh ni. Tuan dah kata, "Hei, tahun lepas dah, tahun lepas." Oh biarlah tahun lepas. Baca juga. Nah, mana nak bacanya kita. Dah, Quran tak boleh. Awak cik. Berarti tidak ada Quran. Tak ada Quran. Tanya hukum tajwid, tak usah tanya hukum tafsir. Tak usah tanya maknanya usul Quran. Tanya tajwid tau. Nah, ramai mana tak boleh jawab. Orang dulu-dulu kan orang minta anak orang. Tak masuk minang lah. Ayah apa kata dah nak tanya sikit, dah nak minang anak kita. Dah, Ismam ni baca gua ni. Nah, Idgham bila gunah ni gua ni. Iqlaq ni gua ni. Nah. Ma'arif li sukun ke gua ni. Saya sebut sikit orang dulu-dulu ha. Nah, ni kalau tanya gitu, dak nikah mana ha? Faham? Dak nikah mana? Dak reti baca Quran. Natu hebat. Kereta Honda ikut natu 2.2. Ada spoiler belakang. Tapi ghairi magdu. Natu. Ghairi magdu bi alaihin. Natu. Boleh ambil buat natu. Faham? Dengar pula tok tua. Nampak? Tok tua si gotol labi tu. Molek dah pasang. Dah. Maknanya keduniaan ni menjadi benda yang dikira sebagai mutu yang sangat penting. Nak khabar kehidupan kita ni. Akhirat tak penting. Tak penting mana akhirat. Nak cakap dunia lah ke? Cakap dunia lah ke? Orang sembang projek. Sembang banyak piti. Sembang harta benda dunia. Betul lah kita tengok. 7 beradik. 7 buta Quran. 7 beradik. 7 buta Quran. Orang dulu ada 7 orang anak. Seorang tak boleh ngaji Quran. Malu 7 keturunan. Aib keluarga dia. Pasal tu 6 beradik boleh dah. Seorang ni benar tak boleh. Segang dengan masyarakat. Nak. Kita bukan kata tu. Anak cucu buat maksiat, mak tolong bangga dia ni. Anak dia boleh masuk tandingan nyanyi. Mak hadir sama ni. Nah, dalam TV boleh tengok Bila anak dia pula bergerak anak nyanyi, tunjuk keluarga mari. Mak sokong belakang tap-tap mak. Nah, dengan pakai telekung, dengan pakai jibak, anak joget macam nak beruk tap-tap. Pak mari gak. Pak baru balik Mekah, mari gak tengok cucu nyanyi. Toki tolak atas kereta wheelchair. Nak tengok cucu joget. Berat. Zaman dulu kalau dia tahu ada seorang dia anak dia menyanyi dia kalau ramai, dia pergi takak situ le ikat di batannya. Nak kerana mengaibkan, pindah duduk negeri lain. Dok tergamak dah duduk di kampung tu kerana anak dia telah memalukan seluruh nasab keturunan dia. Leni anak nyanyi, anak boleh joget, habis keturunan turun. Nak tengok sama. Siap beri sokongan pula. Nak. Berat ni, kita ni berat dah. Batulah Tuhan sebut dalam ayat Quran, wahum anil akhiratihum ghafilun. Manusia hak ramai daripada akhirat dak reti ke benda jahil tukir, lalai. Majoriti walakinna aksaran nasi la ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhiratihum ghafilun. Dan kebanyakan manusia, majoriti manusia itu dak reti ke benda. Mereka hanya pandai bab dunia saja masing-masing. Dalam bab akhirat mereka dak reti ke benda. Itu sungguh ayat ni. Nah, ni universiti multimedia. Ni universiti kebangsaan Soho. Ni mana? Ni universiti Malaya. Boleh tengok di belakang kereta. 5-6 beradik nambah siti belakang. Berak mak mati. Tak reti nak pusing kot mana kaki. Ni mestilah ke? Ni kata pusing tangan ni. Tanya apa abang lu kata rasa lauk masa kaki. Ini mesti ngaji tu. Bukan kolej. Hak rusuh pula kata rasa-rasa tang ke kiblat. Dah. Kaki tak boleh kiblat, kepala si kiblat, kaki tak lauk.
Nah, tanya mamak ni, mamak ni nak kursi nak tahu ni. Oh ini mesti layak kata kursi tambah raya. Tak. Ni masalah. Tak reti ke benda. Nak mandi lagu mana? Nak kursi mayat dah reti. Nak kapang kau ni mayat ayah kita sendiri tak tahu benda. Tu kata ilmu banyak tapi tak boleh beri manfaat. Ilmu banyak orang kampung tak boleh tupang. Carilah ilmu yang boleh beri manfaat. Betul tak salah mu nak mengaji ilmu dunia banyak mana pun. Tapi siapa mak ayah kita sendiri mati lah kita tak reti nak buat. Panggil Tok Imam juga. Tok Imam tak panggil mesti. Tok Imam hak dipanggil tu nak urus mayat ayah dia tak ada. Tak masuk universiti pun. Dah 2 tahun kalau jahat. Tok Imam. Ni masalah. Kita terlampau beri tumpuan sangat dengan perkara dunia, perkara akhirat. Kita tak reti ke benda. Hukum banyak dalam Quran. Jangan kita langgar. Kalau kita tak baca, kita tak langgar, selamat kita. Tapi kalau kita baca, kita langgar, kita tak selamat. Kita tak baca mana Quran. Tak apa lagi kerana baca Quran buat qiraah tu sunat je. Tak wajib baca Quran. Melainkan Fatihah dalam sembahyang. Tak berdosa pun kita tak baca Quran. Cuma luput fadilat yang banyak. Yang haramnya, yang berdosa kita tak amal dengan kandungan Al-Quran. Bila dalam Quran kata benda ni haram, kita pergi buat. Tu baru berdosa. Dalam Quran kata benda ni wajib, kita tak buat. Berdosa lah kita. Walaupun kita baca Quran, kita berdosa juga. Sebab tu baca Quran belum tentu dapat petunjuk Al-Quran. Ramai orang tok guru Quran yang masuk dalam api neraka, na'udzubillah. Kam min qari'in yaqra'ul Quran wal Qur'anu yal'anu. Ramai umatku yang baca Quran tapi Quran melaknat akan dia. Pasal apa? Pasal dia baca saja. Dia baca ayat bak jilbab. Anak dia tak akan jilbab apa. Pasal dia tak penting masalah pakai jilbab. Dia penting masalah ini berapa harakat. Ni tutup mulut ke buka mulut. Ni lidah letak kat langit ke sanayang gigi. Ni bibir lagu mana. Ni berapa mat, berapa alih. Tu je penting. Guru Quran dia baca ayat yujnina alaihinna min jalabibihin. Maknanya hendaklah kamu perempuan-perempuan yang Islam meletakkan jilbab di atas kepala-kepala kamu sampai di atas dada-dada kamu. Dah ini dia oleh ada. Johar musabaqah. Buat pinjaman riba. Dia johar musabaqah. Maknanya juara Quran. Jangan main kalau ngaji pegang pipi mau. 125 harakat saja. Tapi dia buat pinjaman riba. Pinjam 100,000 bayar jadi 120,000. Padahal dalam Quran kata innallaha yurbis sadaqah. Nampak? Allah Ta'ala menyuburkan sedekah. Riba dah. Riba dah. Riba ni musuh Allah. Riba ni amalan yang keji. Pasal apa? Pasal dia tak pentingkan hukum yang dilaksana yang sepatut diperhatikan. Dia hanya semata-mata baca je. Lagu saja. Lagu tak penting mana. Isi penting. Biarlah tak pandai marhaban pun, tak pandai baca rawi pun, tapi ikut sunnah Nabi selamat. Betul tak? Tapi pandai marhaban, pandai rawi, tapi tak ikut sunnah Nabi. Nabi kata mu kena menyebelahi ulama, ikut orang zalim. Nabi kata kalau orang jahil berlawan dengan orang alim, mu kena ikut orang alim, kena tinggalkan orang jahil. Dia ikut orang jahil, dia baca rawi, tak selamat. Dia lagu sedap pun. Macam orang bang kita bang bukan isi tu, nak sedap. Kalau bang biasa tak apa. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu bila ni tak dak.
Nampak? Tak sedar kan? Dia tak fikir maksa benda kalimah sebut tu Allah Maha Besar. Nah, bukan masalah sedar. Nah. Mak Nabi kata tu suruh Bilal bang dulu tu bukan sedar. Suara Bilal tu sangat kuat. Nampak? Nabi kata pada dari Abdullah bin Zaid, mugi ajar Bilal ibn Rabah bang, biar dia yang bang. Fa innahu anda sauta minka. Kerana dia lebih kuat dan keras suaranya daripada kamu. Bukan sedar. Sedar ni sunat lah. Faham lagi? Kita nak molek. Tak betul apa? Nak molek. Nak betul dulu. Betul selamat kita. Biar dengar tak sedap pun. Sedap ni sunat. Zayyinu aswatakum biluhunil Arab. Hendaklah kau hiaskan suara-suara kamu dengan lenggok orang Arab. Sunat, bukan wajib. Tapi kalau tengok macam Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, dah. Kau. Faham? Dia nak berlagu. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, ni baru sedap. Biar tak betul. Penyakit kita ni. Jadi bacalah Quran bukan setakat surat saja, tetapi apa yang tersirat. Di belakang sana ada hukum yang begitu banyak. Kalau kita baca boleh pahala insya-Allah, tapi tak ikut ajaran Quran kita jadi sesat walaupun kita baca. Ajaran Quran tu yang paling penting. Allah kata haram, haram. Allah kata zalim. Allah kata kena lari. Allah kata jangan duduk dengan golongan-golongan yang jahat ni, jangan duduk. Baru selamat. Tidak tak cakap lagi ke Mekah kita. Macam sekarang orang mempersendakan Al-Quran. Biasa. Dia kata hukum dalam Quran ni hukum kuno. Hukum potong tangan pencuri ni zalim. Dia sudah ulama sepakat barang siapa yang kata hukum dalam Quran zalim jadi kafir. Faham lagi? Tapi dia kata kerah jadi kafir. Kalau kita kata tidak Islami. Ajak arah. Arah ni ya. Mengapa waktu jadi kafir? Oh kerah. Tidak Islam. Oh dak arah ni. Padahal tulis tidak Islamnya kafir dak tulis. Kita dengar ni dia cakap mempersendakan Quran, mempersendakan hukum dalam Quran. Kalau orang cakap insya-Allah yang mengaji, insya-Allah nyam insya-Allah. Orang kata ni sunnah Nabi, sunnah pun aku tak beri jadi kafir. Sunnah ni boleh kita dak amal, tapi kata dak berahi tak boleh. Faham tak? Kata beci tak boleh. Dak amal apa? Boleh tahan kira. Orang pakai serban sunat Nabi, sunnah Nabi. Kita dak wajib pakai. Tapi jangan hina dia. Hina jadi kafir. Islam kita macam semayang tau. Dia boleh batal. Semayang kita dia ada beberapa perkara kalau buat batal. Islam batal tau. Dia antaranya menghina Quran, menghina hadis, menghina sunnah. Memperkecilkan atau menganggap hukum manusia lebih baik pada hukum dalam Quran. Banyak ni. Dengar cakap dalam TV, cakap dalam surat khabar. Kalau kita nak ikut Quran, kita kena balik pada zaman batu mula. Jadi kafir tu kan cakap. Dari tanah dah kubur Islam, kena cari mozaik 2 kotak. Ini masalah. Pasal apa cakap itu? Pasal tidak ada ilmu. Tak ada kira geng-geng mana siapa cakap menghina Quran, dia keluar daripada Islam. Yang kedua Nabi kata sunnatun qaimatun. Sunnah yang diamalkan. Maknanya janganlah kita melakukan perkara-perkara bid'ah. Iaitu bid'ah syar'iyah, bukan bid'ah lafzi. Jangan ikut orang melakukan perkara bid'ah. Sekarang ini zaman bid'ah. Zaman bid'ah ni. Bini orang kita boleh pegang. Apa? Pasal berlakon. Ni bid'ah berlaku.
Nah, bini orang boleh pegang tau. Boleh pegang. Dah kalau berlakon boleh tau. Dalam lakonan boleh pegang. Nah, pelakon perempuan bini orang. Nah, tapi dah kita hero dalam lakonan filem tu kita boleh pegang. Pasal arahan tu disebut taklah kamu pegang tangan dia. Nah. Jadi bila pengarah kata action, ego pun pergi dekat tak pegang tangan. Duduk dekat saja. Pengarah kata cut, potong. Bapa tak pegang. Tak boleh bini orang kan? Pelakon nak kata gitu, ni tahu dalam lokal ni pengarah. Maknanya kena pegang. Berlakon jadi tidur dengan orang puang dalam drama tidur cakap tak katik walau lah keliling orang ada sudah, tapi duduk tak katik sekatik dengan bini orang dengan lelaki orang. Ini semua bid'ah yang menyesatkan berlaku. Nah, ini masalah ni. Sekarang kita duduk dalam zaman bid'ah, dalam negara bid'ah. Penyanyi-penyanyi yang mananya boleh menyebabkan jadi rosak minda budak-budak dipanggil, dijepuk. Ulama-ulama disekat. Nah, penyanyi diberi mikrofon sampai 15 okey suruh nyanyi. Ulama tengah ceramahnya tutup api. Hari tu tengah ceramah, itu tutup api gelak guguk pas ceramah. Tak. Nyala kat jual kacang je nyala. Tak, ni masalah. Patut nak ditutup api kat orang nyanyi. Nah, suruh TNB tutup api. Lah kalau kacang dengan air mu tutup api. Tak ada. Nyanyi api terang pak cerah. Nah, betul tak? Tak percaya kita minta permit nak joget, boleh. Permit nak main buah musim, boleh. Permit nak buat pertandingan menyanyi, boleh. Permit pertandingan maknanya macam-macam lah. Nak muda-mudi suka konser apa, dulu. Permit nak ceramah, bahaya. Ini masalah. Kita duduk dalam negeri yang menyesatkan, yang sungguh sesat. Jadi kita jangan tergolong ikut sesat. Nah, orang sekarang kita kata sunnah Nabi, pakat lawan pula orang yang nak mendirikan sunnah, orang nak mengamalikan sunnah dalam negara ni pakat lawan. Nah, ulama uci. Nah, tak berahi. Tak berahi ke ulama, tak berahi ke orang ngajar. Ada marah. Nah, iki cari pasal. Orang surah kat rumah dia ramai orang mari ngajar. Nah, iki cari selih. Salah selih parking depan kereta depan rumah dia tengok Nah, nyebuh sapah atas-atas kereta macam-macam biasa. Ini berlaku. Nah, nyebuh paku, kawan tu gostam rok hampa tu. Sakit hati tengok orang mari dengar ni. Dia tak dengar dah. Depan rumah ni surah. Tok bila abang daripada muda 8 mampu kerah Tok Bila. Dak pergi kat surah. Nah, ada. Dia kira dia cari makan dia, gelak turun, gelak balik. Gelak turun, gelak balik. Surah kita bukan IJK. Dia paksa kita nak cara hal dia nak cara dia nak cara hal kita. Oh sedap gamak. Nah, tak boleh. Kita ni surah masjid, tanda orang beriman. Orang Kristian dia pergi di gereja. Nah, Tokca dia pergi di ketik dia. Hindu dia pergi di kuih. Cina pergi kat tokong dia. Ayah Pei dia pergi besuk. Orang Islam dia pergi masjid, dia pergi surah. Dia ada rumah dia. Dipanggil rumah Allah. Bukan tokong, rumah Allah. Dan rumah Allah tak pergi. Ini masalah. Tak campur dengan surah, tak campur dengan masjid. Mana boleh? Kena pergi. Duduk dalam kejahilan semata-mata. Sunnah tak tahu benda dia. Hidup ada kepunah belaka. Lepas tu kita pertegakkan balik sunnah Nabi SAW. Dikala umat sekarang telah pun meninggalkan sunnah. Sama ada sunnah yang wajib ataupun sunnah yang sunat. Tak. Bid'ah yang dalalah, yang khabisah, taklah kita jauhkan. Nah, kita tengok ni perkara-perkara haram belaka. Dan ni fashion pakaian pun bid'ah belaka. Dulu mana ada orang lelaki pakai luar pendek jalan tak, ngata rawa kali. Habis kuat luar pendek belakang rumah dia buat gali ubi. Tok Imam. Nah. Ni wak pergi makan dah ada. Pergi makan restoran luar pendek. Dipanggil fashion dia, fashion apek. Apek kedai basikal. Masa kecil cek itu apek kedai basikal luar pendek. Nah. Tu tak? Tahun 70-an itulah.
Neh. Hak pakai luar pendek, apek kedai basikal. Orang Islam dok luar pendek tu, jalan bandar lah, di rumah tak tahulah. Hak jalan bandar. Dulu, hak tubik depan khalayak ramai, apek. Nah, baju akal pakai luar pendek, duk tinggung, tubik tiu. Ha. Leni orang Melayu tiga atas. Ada jual ada di supermarket luar pendek kan. Kalau beli awak pakai rumah boleh tahan kira. Wak lawa. Bini tak tudung, wak pergi makan tom yam. Laki luar pendek, la ilaha illallah, ke tak apa salah. Bukan kasar tu cara dia. Kalau orang tua dah ada anak bini luar pendek tu bit luar, dak sihat otak ada sikit kurang. Dia gitu. Nah. Sungguh. Ni pesen pakaian apa? Daripada barat. Dia tengok molek. Bila orang barat buat, nampak molek. Hak orang Islam buat, tak kenang di mata. Sungguh. Hak ulama pakai, dia nampak tak molek. Hak comel dah, hak sunnah Nabi, dia tak apa molek. Dia nampak hak utuh tu molek. Bermakna hadis rosak. Barang di virus. Dari pomek payuh. Dia gitu. Sebab kalau orang yang sehat, barang manis dia kata manis, barang pahit dia kata pahit. Mata yang molek, barang yang hijau dia kata hijau, barang yang kuning dia kata kuning. Tapi mata yang cedera, benda kuning dia kata biru, hijau dia kata biru juga. Faham? Mu suka lalu buat gitu. Betul tak? Molek ke tak orang pesen luar pendek gitu. Tubik khalayak ramai. Tapi dia tengok molek. Kalau sunnah Nabi, tengok. Kalau kita dia tengok cakap dengan awet. Tak? Kita pun ambil serban Nabi pun tapala dia. Tengok. Yang lepas situ lu. Malu kau orang kata. Maknanya manusia yang mengaku sebagai umat Nabi, tapi bila orang ambil serban buah tapala, dia malu. Aib kepada manusia. Tak ada lagi kasih kepada Nabi. Orang yang kasih pada Nabi, hak uduh kata molek. Tak usah kata Nabi tak ada barang uduh. Kalau kita kasih pada seseorang, mesti barang yang tak molek kita kata molek. Baru orang tu sangat kasih. Macam masa kita kasih dengan kasih kita lah. Belum nikah itu kasih dengan orang puang. Nama Minah. Kita ni sayang sungguh ke Minah. Mana-mana orang kacau Minah ni kita lepuk belaka. Minah ni hak comel, kita kata comel. Hak dak molek kita kata molek kau. Kita duduk cakap-cakap dengan Minah, biar patah Minah pun tubik ketuk. Tubik. Kita kata kan ni daknya. Pasal apa? Pasal kita sangat kasih kepada Minah. Siapa ketuk kita kata sedap. Sungguh tak? Pasal kita kasih. Dah ni kita dengan Nabi, dengan Rasulullah. Kita kena kasih. Apa benda pakaian pula. Puang pula Allah pakai. Memang bida'ah tu. Baju soyok di atas. Yang jual kafir laknatullah. Yang beli anak orang Islam. Yang dapat tengok aurat, kafir tu pula. Dah lah kita kena bayar ke dia 30 harga baju, dia boleh tengok pula aurat kita. 2 kali bodoh Melayu ni. Sedangkan tubuh badan orang perempuan ni aurat. Al-mar'atu auratun. Orang perempuan tubuh badan itu banyak aurat. Kenapa kita boleh dibeli dengan orang kafir pakaian yang akan membuka aurat kita? Makna kita bangsa yang sangat bodoh. Betul tak? Tak ada ni. Sedangkan agama kita kata dia aurat. Kalau orang upah tak boleh buka. Ni kita kena bayar balik. Rugi balik. Ini masalah. Jadi biasa dah ni. Tak ada apa-apa. Udah puang. Baju perut tutup molek. Ni. T ni sampai kat separuh ni nampak. Naik bah. Orang tukang kacik bah tak lari jauh. Kacik situ omong. Tak kodak tu. Pada nyanda kat dia. Mau mana? Ni. Ketek. Lepo. Sayang nak lari. Lalah katak tembus tangan kodak tu. Patah tangan. Ini masalah.
Ini bid'ah belaka. Betul dah kita tengok satu fashion bid'ah. Apa jua fashion yang tidak diredai oleh agama tu bid'ah. Yang tak ada buat zaman Nabi dan benda tu kalau buat agama larang, maka bid'ah yang dalalah. Itulah fashion yang menyesatkan anak-anak kita. Kena jaga. Takut kita duduk surau masjid pakaian anak Allah Rabbi. Nak kita lupa. Tak jadi gitu. Nah, kita sibuk dengan kuliah hangat program tu program ni, anak puang pakai baju ketat. Ni suka dia orang lagi. Nah, betul semula. Bukan kata suruh pakai tudung berebeh, jaga aurat. Faham? Banyak bid'ah di dalam ibadah, banyaklah duk sebut sama dah. Dalam nikah kahwin rada ikut sunnah. Nah, dalam nikah kahwin. Dalam perkahwinan, dalam munakahat ni, nah, apabila kita nak berkahwin, maka kenalah mendahulukan akan izin wali dulu. Sekarang banyak tak pakai wali. Wali tak kenal ambil anak wak lari nikah. Ini bid'ah. Nah, dah boyfriend dia jenis pakai rata tekok. Ayah kata tak kenal aku tak mau nikah. Nah, dia pakat oleh-oleh ada pergi nikah tu, dia kata panjang. Hukumnya ambil anak perempuan, anak dara orang dari rumah wak lari pergi nikah, 2 marhalah, tak sah nikah. Dia nak sah nikah ni mesti budak perempuan tu duduk luar daripada mukim dulu 2 marhalah. Dan dia tak boleh nak balik kepada wali, wali tak mampu nak pergi. Kerana wali sakit atau wali pun mana duduk jauh tak dah nak sampai. Nak baru sah nikah dengan wali hakim. Ini bid'ah lagi. Nah. Sebab agama kata tak apalah, orang daftar nikah sini semula, kena 1,500 je. Boleh biti. Nah, ini benda bid'ah belaka. Cerai di rumah tak sah. Kena cerai di pejabat. Ini fashion baru belaka. Dia cerai di mana-mana pun jatuh hak talak. Jatuh hak talak. Nah. Cerai di rumah tak sah, kena daftar lah apa semua. Betul lah daftar tu perkara yang baik. Nah, tapi janganlah denda. Kenapa mu denda? Pasal pergi cerai di rumah. Orang nak kena dengar cerai depan mu lebih no mu. Nah, ini masalah. Lepas tu perkahwinan kita pun lama-lama terikut dengan cara barat. Kau sanding dah habis-habis sanding. Dah tunjuk nama contoh dalam majalah. Nah, artis pujaan dia bersanding gini. Kau buka baju bersanding wis sewa. Nah, kau ni cari makan kau tu. Kau ni wis sewa kursi baju tak ada kat kita. Kita kursi saja, kursi lah. Nah. Nak sanding sangat duduk tak tunggu nyoh tak apa. Hukum sanding tu bid'ah tu. Haram tu bila orang yang haram melihat aurat perempuan datang hadir sama. Kalau nak duduk sangat 2 orang, biar balik dulu tetamu. Faham lagi? Mak kata biarlah nak sanding juga. Kalau tak sanding aku mati tak tutup. Mak mana-mana patut rendang mak lah sungai paku. Orang kata tak boleh mak, ustaz kata tak boleh. Tanya pak dia lah, mana pula? Tanya ayah. Dah ayah mana ayah? Mak nak suruh sanding kau ni. Kita tak mau sanding. Dengar orang ngajar tak boleh sanding, tak baik. Ayah kata kita ada benda-benda. Ini tanya mak dia lah. Ayah tak berani. Celokkan ayah, batu saja. Ini masalah. Mu wali kan? Bapa mak mu pula beri kebenaran. Nah, dalam rumah tangga, dalam bab perkahwinan ayah wali. Jaga baik. Mak bukan wali. Nak tetap ni mak duduk dapur, jaga kuali. Wak mi goreng, wak air sirat tu kerja dia. Ini masalah jadi balik payah ni, jadi bid'ah. Nah. Tak tahu benda kita. Kita sedap dah tanya dah ayah jangan toboh apa ayah. Injil 75 kuda bikul gitu ayah. Misal macam agak basikal. Bakang tu guru gayung. Ayah kata kita tak berani. Tanya mak dia pula. Berat dia ni. Takut ke bini. Suka mu semua suka buat tau. Kuasa majoriti kuasa betul ayah.
Nah, apa ni ugut gitu anak bimbang kau takut mati mata belalak mak lah bimbang kau. Dua beranak ni kat su. Nak mak kata kalau tak sanding mati belalak mata. Tak. Nak awak kan tak apa kita tutup mata pas belalak. Nah. Nak buat juga, nak tengok juga duduk sama biar orang balik dulu. Yang haramnya ada 4 perkara. Orang tanya Profesor Datuk Harundin. Tak, kenapa haram sanding hak ramai orang buat ni? Yang pertama kerana sombong diri. Yang kedua keluar kata-kata yang tidak patut daripada penonton. Tak. Yang ketiga kerana mengikut perbuatan adat agama lain. Yang keempat kerana aurat pengantin perempuan atau perhiasannya dilihat oleh orang yang bukan mahram. 4 perkara. Nah, buka buku soal jawab agama Profesor Datuk Harundin, Dr. Harundin jawab. Nah, ulama lama khabar dah tutup guru. Hak ada dalam buku. Memang orang yang pergi tengok dia kata. Nah, dia buat gurau tapi betul kata ahli. Dah ramai kan? On music. Nah. Hak tengok pula khabar atas belakang ni apa ni? Khabar atas belakang ni. Depan nak dara, kita belakang datang. Dah lindung kating, pegang tak baru nak dara. Jungan gitu. Anak dara tengok, Allah apa? Takkan nak arah. Nah, lama-lama boleh tukar mesej. Ambil nombor telefon. Faham lagi? Situ haram pula. Berbolak wak sekali tu. Bukan wak suku-suku duduk ramai-ramai kita tak kursi. Nah, balik khabar kan? Hak jungan, hak duduk hitam kok nakuk. Hak ni tekan nakuk ke hidung. Macam-macam mesej. Nah. Yang kedua sombong. Berbangga-bangga, menunjukkan kehebatan. Nah. Orang lelaki pula panggil main sobek muka dia. Orang datang tukang sobek. Tukang solek tu lah. Dia panggil mak mana? Mak andang. Dia ni tak ada mak andang. Mak andang. Ada. Orang lelaki tapi macam puang. Budak serema lah. Kalau belah-belah tu. Orang lelaki tapi macam puan jalan. Dia tukang sobek, dia tukang solek. Dia kata haram apa orang lelaki ni? Tukang jamuh muka kita apa semua ni, tukang cat muka apa semua ni bidah dalalah. Haram dalam Islam tak boleh. Melainkan abang dia, melainkan mak dara dia, pak dara dia, melainkan adik-beradik ni tak ada kena-mengena. Upah no 4-500 no. Hak lama bicu, betul dengan bulu kening, betul dengan bulu mata. Nah. Dia kata tak apa tak. Laki pun macam puang. Lembut dah ayah kerah. Dia gitu. Main. Laki kata lembut tara mana kan? Nah. Lembut tak apa dia kenal dah kerah tak kenal orang. Kita ada seorang kawan lembut sungguh, dia kerja tukang masuk. Memang lembut gitulah, jalan gedek. Dia pakai lelaki, dia tak pakai macam baju puang tu. Lembut je lembut. Kalau cakap put belakang tu. Sebelah no. Jangan main-main. Faham? Sebelah no. Dia ni tak tahu kod 12 tu. Ni kita tengok amal, tengok pada amal telur jangan. Pagi-pagi apa pak uti ayah kapung. Lepas separuh baru tubik senjah dah lapung. Nak ayah kapung je. Siap dengan buti apa, buti benda. Dengan lada sulah, dengan lada apa. Tanya dia apa orang nak? Tak nikah lagi. Enggak anak tu. Tak nikah lagi. Pak kuning muka bang telur. Ni masalah. Tak boleh, lelaki tak boleh. Kalau puang boleh asal tak? Puang sama puang. Tak. Lembut dah lembut dia kira lelaki. Tak boleh. Jangan kita buat benda-benda yang bid'ah seperti itu. Hak ada kita tinggal lah. Bukan marah duduk sama, duduk lah. Orang balik belakang dah balik. Kucing pitu pun semua, duduk. Mari mak nak tengok sangat. Panggil mak erek tu. Akak dengan gerai mak ibu depan. Tengoklah anak mak ni duduk situ. Tengok lah. Bukan nak tengok sangat, nak tunjuk orang tu buat sanding. Dia nak mau tengok mana. Dia nak jaga-jaga salam tau.
Raga tu takut hilang. Dia kan nak tengok mana. Dia saya nak tunjuk ke orang hebat dia sanding begitu begini. Ni karut belaka. Hak mana-mana kita buat dah lepas kalau ada bolak wak gitu, astagfirullahalazim. Maknanya aku jahil gitu. Bukan kata tak boleh buat, biar orang balik. Duduk sama, tak ada apa-apa. Ni kadang-kadang kita tengok jadi bodoh dah pulak ngating. Suap makanan ni, suap pulut kuning. Hak puang suap ke hak datang. Hak datang suap ke hak sini pulak, tangan silang ni. Tangan silang ni suap pulut. Masuk lalu hidung pulut. Berat nana tu. Apa benda menyakit ni? Apa benda menyakit? Ni mainan saja. Habuang kesukaan orang yang mari. Itu saja. Dia galak tengok. Tak ada ekor atas pelamin jadi bodoh. Itu saja. Bidah. Yang terakhir Nabi kata au faridatun adilatun, ataupun hukum yang bukan daripada Quran, bukan daripada sunnah, tetapi adil. Wajib kita kena taat. Sebab tu Tuhan sebut atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah wajib, tidak ada tapi-tapi. Taat kepada sunnah wajib, tak ada tapi-tapi. Kemudian wa ulil amri minkum. Ulil amri, ulama tafsir kata dua golongan. Yang pertama umara, yang kedua ulama. Maknanya selama mana pemerintah itu bertepatan hukumnya tidak canggah dengan Al-Quran dan hadis, maka kita wajib taat pada perintah tersebut. Begitu juga ulama, tok kia, tok guru, tok peti apa semua, takat mana hukumannya tak canggah dengan Quran dan hadis, maka kita taat perintah ulama. Kalau canggah dengan Quran dan hadis, kita tak taat. Pak terbaru Dr. Hamid Osman kata, mendirikan hukum hudud tidaklah perkara fardu dalam agama. Sudah kerja lah. Nak kena cari makan. Cari makan kod agama karut. Jadi sup, jadi jahat selalu. Ulama usul yakuluna biddin. Ulama jahat ini mencari makan dengan agama. Boleh maknanya benda hukum hudud, dia kata bukan benda fardu ain, bukan fardu agama, tak ting. Ada hal lain ting. Sedangkan Nabi SAW kata, lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau anak aku Siti Fatimah mencuri, nescaya aku hudud potong tangan dia. Makna wajibnya menjalankan hudud yang Allah turun di dalam Al-Quran. Wajib. Mata balah mata, nyawa balah nyawa, gigi balah gigi, hidung balah hidung. Tu hukuman dalam Quran. Bukan bayar pitih lah tu. Kita bayar pitih, bukan bayar pada mangsa, bayar pada mahkamah. Lepas tu dia nak hukum itu. Dia hukum apa? Kita tepuh orang mati, kita kena bayar denda. 6,000 kena bayar ke mahkamah. Dia pula dah boleh pitih. Dalam Islam ni, kalau orang yang membunuh anak beranak kita, kita waris si mati, dia bunuh ayah kita, kita saja boleh beri keampunan pada pembunuh tu. Orang lain tak layak. Hukuman dunia kita tak layak apung. Dia yang tukang ngapung. Ini semua ni kalau hukuman yang tidak betul lagi. Bila kita tahu dah canggah dengan Al-Quran, benda tugas kita. Tugas kita adalah membetulkan keadaan daripada hak tak betul menjadi betul. Kalau orang tak betul, kita tak boleh ikut dah. Pasal tegur pun tak betul juga. Itu saja. Tolong khabar ke anak beranak segala handai taulang kita. Tak bahaya yang ada sekarang. Seperti mana yang Dr. Yusuf Qardawi sebut, dosa umat Islam yang paling besar sekarang membiarkan sekular meranakkan hukuman hudud, dipijak-pijak di bawah. Membiarkan manusia meninggalkan ajaran Al-Quran. Membiarkan hukum Al-Quran tidak dijadikan perlembagaan dalam negara. Kita biar, kita berdosa besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada orang nak kembalikan hudud, qisas dan segala hukum dalam Quran supaya bertakhta semula dalam negara, maka kita tidak ada pilihan. Melainkan wajib kena sokong. Tak ada kira
kita orang hijau, orang biru, orang kuning, orang kelabu tiap anjing, wajib kalau kita nama Islam mesti kena ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ulama nak tegakkan hudud, semua parti mana pun, parti Melayu Dayak pun wajib kena sokong. Puteri UMNO ke ataupun kenenek bayang UMNO ke, semua wajib kena sokong hudud, kerana kita ni adalah agama Islam. Ni bukan bab politik nak khabar. Tapi orang sekarang dia bila dengar hukum dalam Quran dia kata politik. Hukum Quran bukan politik. Allah kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan yang sabit kesalahan cukup nisab barang curian, wajib pemerintah menjalankan hukum potong tangan. Bila dia orang ngajar gitu, politik tu. Dia tu politik. Ayat Quran lah tu. Politik lain. Tu ayat Quran. Bila orang ngajar cerita maknanya az-zaniyatu waz-zani fadlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan laki-laki sabit kesalahan hendaklah dijatuhkan hukuman rotang 100 pukulan. Dia pun ngajar politik. La ilaha illallah. Ayat Quran. Reti bahasa ke tak? Ni dalam Quran buka di rumah ada tak ayat tu? Nah, ini nak terang. Maknanya segala hukum yang ada dalam Quran ini kita kena berjalan. Kalau kita tak berjalan kita zalim. Kalau kita ikrar kita kufur. Kalau kita sengaja berbelik-belikkan keadaan kita fasik. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang yang engkar hukum hudud dalam Quran, mereka adalah golongan kafir. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi. Kami telah tulis tetap kepada mereka dalam Alkitab hukumnya kalau bunuh orang dibalas bunuh. Wal aina bil aini. Kita butakan mata orang, mahkamah kena butakan mata kita. Wal anfa bil anfi. Kita kepik hidung orang, mahkamah jatuh kepik hidung kita. Wasinna bil wal udhuna bil udhuni. Kita guting telinga orang tengah tidur, mahkamah guting balik telinga kita. Wasinna bisinni. Kita tumbuk muka orang patah gigi, mahkamah cabut gigi kita sebatang. Wal juruha qisas, atau melukakan saja maka kena luka balik. Itulah qisas yang disebut dalam Quran. Itulah hukum yang paling adil. Nampak? Wajib. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Tahu dah hukum kita dalam Quran, tak mau buat juga, mereka lah golongan-golongan yang zalim. Masalah sekarang golongan yang tak mau kepada Al-Quran, tak mau berhukum dengan hudud, kita duduk tetel pula beri sokongan dan sebagainya. Nabi tak mengaku umat. Orang yang tolong membenarkan cakap pemerintah-pemerintah yang melakukan kezaliman, Nabi tak mengaku umat. Sayakuna ba'di umara. Lepas pada aku wafat, bila-bila ada satu golongan pemerintah yakzibun wa yazlimun, mereka ini bercakap bohong dan mereka ini melakukan kezaliman. Ada tak ni? Cakap bohong, melakukan kezaliman. Faman dakhala alaihim, barang siapa yang menyebelahi mereka itu, fasaddaqa bikadzibihim, membenarkan pembohongan mereka itu, wa aana ala zulmihim, menolong kezaliman mereka itu, falaisa minni, maka dia bukan daripada umatku. Walastu minhu, aku bukan nabi dia. Walam yarid ala haudi, dia tak dapat minum dalam kolam kausarku. Tak ada tafsir sikit, terjemah saja. Faham lagi? Nak pergi ke mana kita? Tak ada jalan melainkan kita balik semula membetulkan keadaan. Menteri, Perdana Menteri, Timbalan Menteri, Exco, Wakil Rakyat, Rakyat Jelata, Pegawai Kerajaan, Pegawai Takbir, JKK, Timbalan JKK, Tok Ngulu, Tok Imam, Ustaz, siapa juga yang mengaku Islam, balik kepada Allah, balik kepada Rasul. Kita betulkan keadaan sebelum daripada terlambat. InsyaAllah dengan 3 perkara ni kita faham, maka 3 perkara ni kita tuntut sungguh-sungguh. Yang pertama, kita memahami, mendalami hukum Al-Quran. Yang kedua, kita belajar sunnah dan kita kenal sunnah.
Kalau tak amal pun kita hormat sunnah dan kasih kepada sunnah. Yang ketiga, mana-mana hukum, ada hukum itu direka oleh kerajaan, oleh majikan, oleh kilang, oleh ibu bapa kita, oleh ulama, oleh tok guru, kalau tak canggah dengan Quran dan hadis, tak ada masalah, kita wajib taat. Mudah-mudahan ketiga perkara ini kita faham, memberi infak yang baik dalam kehidupan kita di masa akan datang.